Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita pada malam ini dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu cantikan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita dah masuk pada tajuk salat. Kita berhenti hari itu dalil sembahyang disyariatkan. Kena ke surat 118, dalil sembahyang disyariatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Telah sabit dalam banyak ayat Quran dan hadis yang menyebut tentang kewajipan sembahyang. Di dalil-dalilnya banyaklah tentang sembahyang disyariatkan, sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kedudukan sembahyang ni, sampai kedudukan selepas daripada dua kalimah syahadah, bunyal Islam khamsah, tertegaknya Islam tu di atas 5. Mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu sembahyang 5 waktu. Nabi kata utamanya selepas mengucap dua kalimah syahadah, rukun yang kedua ialah mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ini kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak-banyak ayat Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut sebagai as-salatu imaduddin. Sembahyang adalah tiang agama. Sembahyang adalah sebagai tiang agama. Siapa yang mendirikan, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan, seolah-olah dia merobohkan agama. Seolah-olah orang tak sembahyang ni, seolah-olah dia macam tak ada agama. Begitu jugalah hadis-hadis yang kita pernah juga sebut sebelum ni. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman taraka faqad kafara. Beza kita dengan orang bukan Islam ni ialah sembahyang. Nak beza kita Islam ataupun tak Islam ni, sembahyang je. Siapa yang meninggalkan faqad kafara, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama di antara dalil daripada Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan juga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tushibun
wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyyan wa hina tuzhirun. Yang bermaksud, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu subuh, dan baginya segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada di petang hari dan waktu zuhur. Ibnu Abbas berkata, maksud di petang hari ialah sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak, waktu subuh ialah waktu subuh, petang hari ialah sembahyang asar, dan waktu zuhur ialah sembahyang zuhur. Inilah 5 waktu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada waktu-waktu yang tertentu termasuk dalam syarat sah sembahyang. Salah satu daripadanya ialah masuk waktulah. Dia ada waktu-waktunya. Kita tak boleh suka-suka untuk kita sembahyang. Tak boleh kita suka-suka. Maksudnya dia ada waktu-waktu yang perlu kita ikut, peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Ada waktu-waktunya, di mana kita akan jumpa nanti ni, waktu-waktu ada kalanya mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana turunnya Jibril AS. Waktu-waktu peringkat permulaan turun di awal waktu, peringkat kedua turun di hujung waktu. Di antara waktu itulah waktu awal dan juga waktu akhir. Maka di antara itulah kita melaksanakan sembahyang-sembahyang yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma esok dia akan beritahu lah. Contohnya waktu zuhur, contohnya waktu subuh, naik fajar sadiq. Fajar juga ada 2, satu kazib, satu sadiq, satu benar, dan juga satu dusta, yang tipu lah. Dia akan beritahu lah tanda-tanda yang benar berselerak di sebelah ufuk timur, ketika mana cahaya pantulan cahaya matahari dengan jarak yang begitu jauh, kita akan nampaklah putih mendata di sebelah timur, iaitu cahaya pantulan cahaya matahari dengan jarak yang jauh, maka namanya fajar sadiq, fajar yang benar dah. Sampai bila tempohnya sehingga naik matahari, itu dia tempoh dia. Begitu jugalah waktu zuhur, gelincir matahari sehinggalah objek menjadi sama. Kalau kita letakkan objek, kalau objek tu satu kaki, maka sama panjang bayang tu, maksudnya itulah tempoh waktu zuhur. Lebih pada bayang tu, lebih pada objek, maka masuklah waktu asar. Begitulah waktu asar, tenggelam matahari, maka berakhirlah waktu asar, maka bermulalah waktu maghrib. Begitulah maghrib, sehingga tenggelam matahari, sehingga kemerahan di ufuk barat hilang. Hilang kemerahan di ufuk barat, cahaya pantulan cahaya matahari, maka bermulalah waktu isyak. Cuma waktu isyak ni waktunya panjang sikit lah, sampai bila naik fajar sadiq, ditempoh panjang lah. Cuma waktu yang afdal 1/3 yang pertama lah. Pertama lah, maksudnya 9, 10, 10, 11, 11, 12 lah, antara pukul 12 ke bawah, itu waktu afdal lah. Lebih pada tu tak afdal lah. Jadi kita selalunya
kita tak samat semayang lah insya' pukul 2 pagi tapi kalau nak semayang boleh cuma waktu tu waktu yang dimakruhkan lah kita semayang maksud di antara 12 ke bawah 12, 11, 10, 9 dan 8 lebih lah. Kalau kita kan 8, 14 lah yang afdalnya kita semayang di awal waktu lah tu yang paling afdal. Ketika ditanya apakah malam afdal, adalah semayang di awal waktu Jadi kalau kita semayang awal waktu ni selalunya di mana? Di Masjid Surau lah lepas dengar azan kita semayang terus kerana kelebihan semayang awal waktu ni di mana Nabi sebut semayang-semayang yang di awal waktu akan naik dalam keadaan bercahaya. Semayang maghrib tadi ni kita semayang berjemaah tadi ni di awal waktu, semayang ni Nabi sebut akan naik dalam keadaan bercahaya. Bercahaya sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tu akan berdoa pula sembahyang tu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah hamba-Mu ini seperti mana dia pelihara aku dan ampunkan dosanya. Sampai bila dia akan minta? Nabi sebut sampai kiamat dia akan minta Untung tak kita kalau anak kita nak doa untuk kita belum tentu mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mungkin dia pun ingat lagi tapi kadang-kadang lupa dah lupa nak doa untuk kita. Tetapi semayang-semayang yang di awal waktu, yang kita semayang di awal waktu akan mendoakan keampunan kepada kita sampai bila? Sampai kiamat untung kita itu kita semayang di awal waktu lah. Kerana semayang di awal waktu ni kelebihannya yang begitu banyak lah. Selalunya semayang secara berjemaah lah baik. Jadi semayang tu dia ada waktu ke atas orang-orang yang beriman. Di antara dalil pada hari Nabi ialah hadis berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagaimana telah disebut kita sebut dulu syariat telah mana Allah Subhanahu wa taala jemput sendiri ketika mana di Mekah lah disebut dengan tahun kesedihan sebab apa Nabi sedih? Kerana isteri yang dicinta Khadijah, Sayyidina Khadijah telah wafat meninggal dunia. Maka sedihlah Nabi kerana banyak Khadijah ni banyak tolong Nabi tolong Nabi pada dia seorang yang hartawan sehingga tak ada apa-apa. Kerana apa? Korbankan segala hartanya pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala disayanglah Nabi, sedihlah Nabi kerana orang yang sayang telah kembali kepada Allah Taala. Sifat manusia memang ada lah Nabi juga manusia ada perasaan tu di mana ketika mana matinya, meninggalnya anaknya Ibrahim, Nabi menangis Nabi menangis kerana apa? Sifat manusia ada perasaan sayang, kasih dan sebagainya. Nabi menangis. Begitu jugalah matinya pak menangkannya Abu Talib yang duk jaga dia duk pelihara daripada kecil sampai besar ni mati Abu Talib, mati pula dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih juga Nabi kerana pak menangkan dia tak dapat terima hidayah mati dalam keadaan kufur kepada Allah Taala. Walaupun duk dengan Nabi tu kita sebut dah sebelum ni, hidayah ni milik Allah Subhanahu wa taala hidayah ni milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak bagi kepada siapa yang dia suka dan dia mengetahui siapa yang hak dia bagi hidayah petunjuk maka Allah tak bagi kepada pak menangkan Nabi namanya Abu Talib walaupun duk dengan Nabi, walaupun duk jaga Nabi sedih Nabi. Turun ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha la yahdi man yasha wallahu a'lamu bimuhtadin. Sesungguhnya kata Allah, kamu wahai Muhammad tak boleh bagi petunjuk
kepada orang yang kamu sayang. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang akan bagi hidayah petunjuk kepada siapa yang aku suka. Apabila Allah suka seorang, dia akan bagilah pada siapa yang aku suka. Dan aku mengetahui siapa yang aku bagi petunjuk, maka bila Allah pilih kita, jagalah nikmat ni, jagalah nikmat Islam, jagalah nikmat iman ni, jaga sungguh-sungguh, lebih daripada kita jaga nyawa kita lagi. Kenapa kita jaga lebih pada nyawa kita? Kerana nyawa kita kalau mati hanya berpindah-pindah sahaja, pindah saja, mati hari ini berpindah daripada alam dunia daripada alam syahadah kepada alam barzah, sedangkan di alam barzah tu panjang kehidupan lebih daripada alam dunia. Alam dunia sekejap lah. Nabi kata umur umatku 60 70 je. Nabi pun wafat 63, Sayyidina Abu Bakar pun 63, Sayyidina Umar pun 63. Nak kata antara tu je. Kalau Allah bagi lebih pun itu tambahan je lah. Maka bila ada masa-masa tambahan ni, kita tingkatlah amal ibadat kita, kerana kita nak berpindah lagi daripada alam akhirat, alam barzah. Jadi mati kita ni hanya berpindah, tapi bila rosaknya Islam, rosaknya iman, maka di akhirat esok ni kekallah duduk dalam neraka, sampailah bila-bila, na'uzubillah tu orang-orang yang kafir, mereka dalam neraka esok ni mereka menyesal. Mereka melihat orang-orang Islam yang buat maksiat, orang-orang Islam yang buat dosa, setelah mana mereka diazab oleh Allah SWT, Allah SWT masukkan mereka ke dalam syurga. Tu sejahat-jahat mana orang Islam, seburuk-buruk mana pun orang Islam, kesudahan dia juga akan masuk ke dalam syurga. Tapi tempohnya diazab dululah. Tapi kalau kita tak maulah, mana kita sanggup nak hadapi azab Allah SWT, sesaat pun kita tak mampu kita nak hadapi. Tu kalau kita mampu, cuba dah dulu api dunia dulu, api yang Nabi kata 1/70 tu, cubalah dulu. Kalau kita berani nak tinggal sembahyang, kita berani nak lawan Allah SWT, cubalah dulu api dunia. Balik rumah selagi ni, ambil api kalender ke cucuh tangan, bukan kata seminit, tengah minit pun kita tak mampu hadapi dah. Bayangkan azab Allah SWT, seringan-ringan siksa pun melegak otak, meleleh otak gelak, melegak-legak, tu baru dua bara api, tu seringan-ringan siksa, dia menyangkakan itulah azab yang paling berat sekali. Dia duk sangka itulah apa maksudnya azab yang paling berat, sedangkan dia adalah yang paling ringan. Kita tak sangguplah nak hadapi itu, maka kita pelaksanalah perintah Allah SWT. Dia ada waktu-waktunya. Jadi beli Isra' Mi'raj, Nabi terima ke syariat semayang daripada apa? Kita sebut dulu daripada 50 waktu, naik turun atas nasihat Nabi Musa AS. Itu pun asbab dan musabab ketentuan Allah SWT. Hakikat Allah pun tahu, Allah pun tahu. Macam malaikat duk naik lah, pertukaran syih malaikat di antara waktu subuh dan juga waktu asar ni. Ketika mana malaikat ni naik, Allah tanya, ketika kamu naik tadi hamba aku sedang buat apa? Allah tahu tak? Allah tahu, cuma nak cerita kat kita lah, hadis ni nak cerita kat kita, bahawa kita ni Allah akan tanya malaikat, nak beritahu kita bahawa ketika mana kita naik, malaikat akan beritahu. Ketika mana malaikat naik antara waktu subuh dan juga waktu asar, pertukaran shift ni, malaikat ni Allah akan tanya dan malaikat akan beritahu, ketika hamba-Mu kami naik tadi, hamba-Mu sedang sujud kepadamu ya Allah, hamba-Mu sedang berzikir kepadamu ya Allah, hamba-Mu sedang baca Quran ya Allah, hamba-Mu sedang duduk dalam majlis ilmu. Untung tak kita, kita ada tersenarai nama lah, janganlah ketika mana Allah malaikat naik, Allah tanya, Allah tu tahu dah, Allah tanya ketika dalam keadaan tak bangkit tidur lagi, mayang subuh pun tak lagi bayangkan, naik dalam keadaan Allah murka kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang.
Di ketika mana Isra Mi'raj terima sembahyang 50, Allah pun tahu no. Tadi hakikatnya Allah nak bagi 5 je. Allah pun tahu umat Nabi Muhammad ni umur dia bukan panjang no. Kita sebut tadi 60, 70 no. Umur tak panjang. Tu Allah bagi ganjaran berlipat kali ganda. Buat 5 waktu sahaja no. Tetapi di segi ganjaran pahala seolah-olah macam kita buat 50 waktu no. Nak kalau kita nak sembahyang 50 waktu no, pakai tak pi mana lah, 20 minit sembahyang no, 20 minit sembahyang, 20 minit sembahyang. Nak makan pun tak ada no. Bukan kata nak makan saya, nak pi qada hajat pun tak ada dah no. Boh nak keluar sembahyang no. Nak abang kata memang Allah tahu no. Allah tahu la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Apa-apa yang Allah taklif bebankan kita di atas kemampuan kita, Allah tak bagi no. Benda-benda yang tak mampu, dan setiap apa yang Allah bagi tu hanyalah untuk kebaikan hamba-hamba, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kebaikan Allah, bukan untuk keuntungan Allah. Kalau kita bekerja dengan majikan kita ambil untung dah di atas kerja buat kita, mesti dia ambil untung no. Mana mungkin no, bos yang kita kerja tu, saya tak ambil untung kat apa no, hang buat ni hang untung hang je no. Bos kita kata itu no, saya ni buat ni untuk untung hang, saya tak ambil untung apa, saya rugi no. Adakah macam tu? Tak no. Dia ambil untung daripada hikmat kerja buat kita berganda-ganda no. Dia ambil untung no. Kalau kita tak kerja, kita kerja main-main no, dia rugi tak? Dia rugi no. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita sesuatu, melaksanakan syariat-syariatnya, Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil untung, dan Allah pun tak berhajat sedikit pun ambil untung no. Siapa yang ambil untung? Kita sendiri yang untung. Tu kita berniaga dengan Allah, untungnya berlipat kali ganda no. Nak berniaga, nak untung, berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah, kata Allah, aku tunjukkan satu bisnes, satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Allah ukur satu berniaga tu namanya yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah, kamu yakin dengan Allah SWT, apa yang Allah perintah pada kita. Ada kebaikan-kebaikan kita di dunia, dan juga ada kebaikan kita hakiki, ialah kebaikan di akhirat. Itu yang kita nak no. Dunia ada sekejap je, bukan lama mana no. Kalau nak hitung di waktu akhirat, saya ingat 5-6 minit apa hidup dunia no. Sekejap kalau banding waktu akhirat lah. Sehari sana 1000 tahun kita lah no. Sehari sana 1000 tahun kita. Kalau 2023 ni baru 2 hari akhirat no. Boleh bayang tak macam mana no? Kalau umur kita 100 tahun, berapa minit sahaja kita hidup di atas dunia ni, sekejap je no. Tapi kadang-kadang hak 5 minit lah kita puluh no. Kita tinggal hak lama, hidup yang kekal abadi, iaitu hidup yang tak ada mati dah no. Mati pun disembelih oleh Allah Ta'ala, tak ada mati dah no. Bergembiralah ahli-ahli syurga kerana tak mati dah no. Tapi bersedihlah ahli neraka kerana tak mati no. Mereka hiduplah dalam keadaan azab no. Tu mereka minta pada Allah, ya Allah, ketika mana minta pada Malik, wahai Malik, tolong beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kami. Kami tak sanggup dah, kami tak mau hidup dah no. Berginta Allah lah, lebih Allah mati kami dah no. Senanglah sikit no. Agak-agak mati dah. Nak dapat kekabaran daripada Malik, jumpa dengan Allah Ta'ala dengan jarak 1000 tahun. Bayangkan, bukan 1000 tahun kita, 1000 tahun akhirat no. Lamanya baru dapat perkabaran. Cerita apa? Kamu dilaknat oleh Allah SWT. Kamu kekal di dalam, duduklah sampai situ. Sampai bila? Sampai bila-bila lah no. Taulah sampai bila tu, sampai bila no. Sampai bila-bila no. Wallahu a'lam no. Alam akhirat mana kita tahu no. Sampai bila-bila, ketika tu sampai bila? Khalidina fiha,
kekal di dalamnya. Wallahu a'lam, hanya di atas takluk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tak ada syariat kita semayang buat 5 waktu je, tetapi di segi ganjaran mengalahkan umat-umat terdahulu, umat dahulu buat amal banyak-banyak, sebab apa? Umur mereka pun banyak, 1000 tahun yang kita sebut. Nabi Nuh pun hampir umur 1000 tahun, dakwah umur 950 tahun. Tu pun dakwah bukan macam kita, mai tengah jam berhenti, mai sejam berhenti, mai 2 jam tu pergi kemas dah, kuliah sejam rasa kemas dah, kuliah lama mana dekat Masjid Binyai, mana kuliah 10 tahun, rasa kemas dah, 10 tahun baru 5 hari kuliah, Kalau sebulan sekali, main kuliah sebulan sekali. Kalau 10 tahun baru 5 hari, tu pun ustaz kemas dah, Berjalan tu dia melengok, baru 5 hari, Tapi Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbi da'autani qauman lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku menyeru kepada kaumku lailan wa nahara, malam siang. Malam siang, malam siang dakwah lama sekat 1950 tahun. Ramai tak pengikutnya? Riwayat kata 80 orang, Kalau kita beban, Nabi Yunus alaihissalam dakwah 30 tahun dakwah, Yang ikut berapa orang? 2 orang, Kalau kita ustaz beban tak main dah, 30 tahun dakwah ni 2 orang ikut dia, Kalau kita sama main hari ni 2 orang. Bulan depan main 2 orang. Pakai lepas tak main dah, letih main duduk muka tu, 2 orang. Tapi sebab apa? Nabi Nuh, Nabi dulu depa hanya berdakwah, nak bagi tak bagi ni bukan kerja kita, Sama kita pun, kita hanya ajak orang pada mentauhidkan Allah. Orang nak ikut tak ikut itu bukan urusan kita, Maka itu kerja buat kita, Maka segi hak syariat semayang hanya 50 waktu, kira-kira 5 waktu, 50 waktu, maksudnya 20 minit sekali 20 minit. Tapi dah, kita hanya buat 5 waktu. Itu pun 5 waktu, kalau kita kira-kira 1 waktu 10 minit, kali dengan 5 waktu baru 50 minit. Sampai sejam dah. 24 jam Allah Subhanahu wa ta'ala bagi masa kat kita. Kali 10 minit, tu kalau kita sembahyang jemaah, panjanglah sikit, Kalau di rumah, Qul wallah inna a'taina je, Tu pun kalau dia baca, Kadang-kadang dia tak baca, Macam Ramadan tahu, Ramadan kan pakat jadi imam belakang itu kan PKP, Semua suami semua jadi imam, Macam-macam dia duduk viral tu. Pegang parang pun ada, pegang penyapu dan ke kutubah dulu ni kan, imam PKP tu, Pakat jadi imam belakang, jadi imam tarawih. Ayat apa baca? Inna a'taina qul wallah. Sampai malam 16 pun dia duduk balung ayat tu. Bini dia ketok tegur, abang kalau selalu kat masjid surau malam ni 16 ni, lalunya inna azalna, tapi banduk balung inna a'taina ni. Sebab apa? Dia tahu 2 ayat tu, Tu pun nasib dia tahu ayat tu, tidak dia tak baca so, dia kata malam ni bang, inna anzalna dah kalau di masjid dulu-dulu ni pergi sembahyang tarawih ni, tapi abang duk balung inna a'taina lagi, malu kat bini dia, malam tu dia pun hafal ingat, dia kata insya-Allah malam esok aku tak mau bacalah inna a'taina, malu kat bini aku, malam esok tukar tuan-tuan pakai serban, pakai jubah tu sebab nak tukar ayat, dia pun nak sembahyang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina juga, tak lempi inna anzalna, saja kita sembahyang lebih kurang 10 minit je kita sembahyang. Campur dengan 5 waktu baru 50 minit. Tak sampai sejam, kita buhlah sejam, bagilah lama sikit, sejam saja kita sembahyang, Bayangkan kalau sehari sejam, 30 hari 30 jam, maksudnya sebulan tu tontok kalau sehari 24 jam, 24 jam 30 tolak 24 jam, jadi baki lagi 6 jam. Maksudnya kita dalam sebulan kita sehari 6 jam kita sembahyang. Dalam sebulan sehari 6 jam je kita sembahyang, baru sehari
Sehari najak, sehari lebih kurang dekat sehari setengah, dekat suku lah no. Bukan lama pun, sebulan baru sehari yang kita semayang no. Maksudnya mampu tak untuk kita buat. Begitu jugalah syariat-syariat lain no. Kerana Allah Ta'ala nak suruh kita buat sesuatu tu. Kerana supaya manusia ni tak lalai daripada ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala no. Baik. Hak kita sebut dulu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj no sebelum ni. Yang kedua, hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, hantar sahabat Nabi ke Yaman sebagai untuk dakwah nak ajak orang supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabdanya, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'u lizalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumi wa lailatin. Serulah mereka kepada pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ajak manusia supaya masuk Islam. Ini tugas kita masing-masing lah. Nak ajak orang beri penerangan, ajak manusia supaya kenal Allah, supaya mentauhidkan Allah, supaya ajak mereka kepada agama Islam. Kita kena beritahu lah sahabat-sahabat kita ni yang kita duk kawan ni, kita beritahu tentang kebaikan-kebaikan kita ataupun akhlak kita tentang Islam ni. Ni kadang-kadang mereka tengok dia pun lebih kurang, orang tak puasa malu pula dengan orang hak bangsa agama-agama lain malu kita orang tak puasa, orang tak semayang. Kadang-kadang malu ada pihak masjid pergi tahu, dia kata, ustaz nak tahu tak, yang bawa mai ke masjid tu bukan orang Islam, apek buat bas mai masjid, bawa pekerja-pekerja kilang mai masjid, yang bawa tu apek tapi yang bawa mai tu semayang tak? Dia tak semayang pakat duk lepak kat bawah pokok, betul? Tak semayang. Buat laporan, pihak ni buat laporan, pekerja-pekerja yang mai semayang, mai jemaat tak semayang. Malu tak kat apek malu kat apek macam mana apek nak ikut dan kan kita tunjuk akhlak yang tak baik. Sedangkan Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak tu penting Nabi dakwah dengan akhlak orang masuk Islam Buat laporan kepada majikan bagi arahan siapa-siapa yang duduk di tak masuk masjid, tak semayang, duduk keluar tak masuk masjid, sekiranya ditangkap tak boleh keluar semayang dah pakat masuk ke dalam masjid semayang dah? Tak semayang juga pakat duduk ke pondok-pondok tak semayang juga depa laporan lagi kepada majikan laporan majikan hantar mai security ambil nama tu, dia sampai tahu tu ambil hantar security ambil nama siapa-siapa yang tak semayang lepas ni tak boleh keluar dah ketika tu baru semayang malu kat apek dia hantar apek tu pun geling pulang tak semayang ni malu. Bagaimana mereka nak terima Islam sedangkan kita sendiri tak tunjuk akhlak Islam. Puasa pun samalah kita benda-benda itu kadang-kadang orang buat kajian, orang yang semayang yang sempurna hanya 20% sahaja. Ada serta 12% je. Tak ramai orang yang semayang ramai. Ada yang semayang penuh, ada yang semayang 4 waktu, ada yang semayang 3 waktu, ada yang semayang sehari 1 waktu mayang maghrib lepas tu dia tak semayang ada yang semayang seminggu sekali iaitu hari Jumaat ada yang semayang setahun 2 kali iaitu Aidilfitri, Aidil Adha. Tu pun nasiblah beli baju baru kalau tidak tak semayang juga tak semayang, mayang setahun 2 kali Ada orang tunggu orang semayang kat dia. Ini tahu tunggu orang semayang kat dia. Apa semayang apa? Mayang-mayang dah lah masa sihat, tak mau meduk belakang tu imam mati sombong pula nak duduk depan tu imam ni. Nasiblah orang masjid bagus pas semayang dia kata apa kita nak saksi atas mayat ni. Baik baguslah orang masjid walaupun dia tak mai semayang tapi orang dia doa kat dia baik mudah-mudahan Allah Taala
makbul lah doa orang kata baik tu no. Tu kita orang mati ni kita ucap benda-benda yang baik no, walaupun dia tak baik no. Mudah-mudahan dengan doa kita no, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa-dosa dia no. Jadi sembah malaikat Allah dan bahwasanya aku adalah Muhammad utusan Allah. Sekiranya mereka mentaati perkara tersebut, maka ajarlah kepada mereka sembahyang no. Bila masuk Islam, terima Islam, ajaklah kepada mereka tentang sembahyang no, bahawa Allah memfardukan ke atas mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam no. Beritahu mereka orang masuk Islam ni sembahyang sehari semalam 5 waktu no, ada waktu-waktunya no. Ni kewajipan kita no, sebab di akhirat esok kita pun takut juga no. Ketika mana esok ni, ketika mana kita nak masuk syurga, sebelum masuk syurga malaikat akan tanya penghuni mahsyar. Malaikat akan tanya penduduk mahsyar, ada nak siapa-siapa nak tuntut ni sekian-sekian ni? Takut juga no. Oh, you dulu tak pernah beritahu tentang kebaikan Islam no. Jenuh kita jawab no. Tu kita kena jaga, terutama dalam keluarga kita no. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara no. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli. Ni kita akan jaga anak kita, keluarga kita, jiran kita no. Supaya dalam keadaan azan dulu kita berhenti azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا والصلاة آتي سيدنا شهادتنا وبعثك مقام إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambungkan sikit lagi no. Yang ketiga,
Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui yang bertanya baginda mengenai kewajipan menunaikan sembahyang dengan sabdanya, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Qala Arabi, hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. 5 waktu sembahyang sehari semalam. Si Badui itu bertanya lagi, adakah kewajipan ke atasku selain pada itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali jika kamu ingin melakukan yang disunatkan, no? Lain daripada 5 waktu tu sunat aja, no? Lain pada 5 waktu, lain pada sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Lain daripada itu tak wajib dah, no? Tak wajib dah, no? Lain pada itu adalah sunat, no? Cuma ada sunat, sunat muakkad, ada sunat yang tak muakkad, no? Dia hak wajib ni 5 ni saja, no? Yang wajib yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya 5 waktu ni saja, no? Walaupun sebahagian sebut kata sembahyang witir juga wajib, no? Tapi tak, no? Sembahyang yang diwajibkan hanyalah 5 waktu sahaja, no? Lain pada tu sunat lah. Walau bagaimanapun hak sembahyang sunat ni dia menyempurnakan hak wajib, no? Jadi kita dengan tak buat lah, kita buat lah, no? Qabliyah ba'diyah, sembahyang rawatib, sembahyang qiyamul lail, no? Kita bangkit malam, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, no? Kita buat. Kerana apa? Sembahyang sunat-sunat ni adalah menyempurnakan sembahyang sunat, sembahyang fardu kita. Kerana di akhirat esok ni, kalau sembahyang fardu kita tak sempurna, maka kan tengoklah sembahyang sunat kita, no? Dia menampung kekurangan yang kita buat. Kita sembahyang tu sempurna dah, hak fardu tak sempurna, no? Kadang-kadang tu lalai, kadang-kadang tak khusyuk, no? Kadang-kadang lara banyak sembahyang kita, no? Maka nak tampung kekurangan tu, maka kita janganlah tinggal, nah, hak sunat-sunat buat, no? Terutamanya qabliyah ba'diyah, no? Kena kelebihannya begitu besar, no? Sebagai contoh Nabi sebut 2 rakaat sebelum subuh, no? Selalu kita dulu sebut, no? Kelebihan yang begitu besar, no? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Seolah-olah orang yang buat sembahyang qabliyah subuh tadi ni, seolah-olah dia orang yang terkaya di dunia, no? Terkaya. Kenapa? Lebih baik daripada dunia dan isi. Lebih baik daripada orang kaya di dunia lagi, no? Kalau dia buat ni sembahyang subuh, sunat subuh 2 rakaat, bukan berat mana pun, no? Buat, no? Buat, jangan tak buat. Kerana kelebihan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi. Begitu juga amalan-amalan sunat-sunat lain, no? Kita bangkit, terutama contohnya lah, sembahyang tasbih sekurang-kurangnya seumur hidup kita tu kita buat sekali, no? Kerana apa? Kerana sembahyang tasbih tu disebut diampunkan dosa-dosa, termasuk juga dosa-dosa besar, no? Bukan kata dosa kecil, no? Dosa-dosa besar juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, no? Jadi kita buat, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Maka hak sunat-sunat ni jangan kita ke tepi. Kita kata jangan tahu sunat, no? Anjing kita anggap yang tu hak wajib yang kita sebut tadi ni, yang tu tak ada pilihan dah. Yang tu tak ada pilihan dah, kecuali manik, no? Kecuali ni ada halangan-halangan tertentu, no? Seperti mana orang perempuan yang kedatangan haid, no? Seperti mana orang perempuan yang nifas, no? Tapi kita lelaki ni selagi mana kita berangkat, no? Selagi mana kita berangkat, selagi itulah kita kena sembahyang, no? Tak ada pilihan. Tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak mampu sembahyang duduk, sembahyang lambung kanan, lambung kiri melentang, lepas tu dengan bahasa isyarat. Tak mampu juga dengan hati. Tak mampu juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dengan hati pun dah tak boleh buat apa dah, no? Ketika tu matilah, no? Tu sahabat-sahabat, sekarang mana kita berlaku perangan,
Mereka masih semayang dalam keadaan perang, no? Sahabat-sahabat semayang dalam perang pun mereka semayang. Nanti kita akan jumpa semayang khauf, semayang dalam keadaan tak aman. Ketika mana nak perang, ketika mana sedang perang, tengah perang, sahabat-sahabat semayang. Tu hubungan mereka dengan Allah SWT. Walaupun duk perang, no, hubungan dengan Allah SWT tak putus, no. Tu datang pertolongan Allah SWT, no. Kita sakit gigi tak semayang dah, no. Tu kadang-kadang saya duk sebut selalu, no. Kadang-kadang yang accident tu anak, no, yang accident mak ayah tak semayang dah, no. Pergi duk tunggu di hospital, no. Tu atas kerusi, sambil-sambil duk atas kerusi dia duk ingat kat anak dia, no. Itulah mak duk larang hang jangan duk reh motor. Mak tiap-tiap hari duk larang hang jangan reh motor, tapi hang tak dengar. Hang duk reh juga, no. Lah siapa susah. Hang susah-susah, hang kaki hang patah pun, luka pun balu. Hang ada tilam, hang ada bantai juga, no. Hang tengok mak ni tidur atas kerusi, no. Mak dia duk ingat semayang tak dah, no. Mak tak semayang dah, mak duk atas kerusi tidur, atas kerusi sat bangkit, sat tidur, no. Dia kata hang susah-susah, hang patah kaki luka, hang ada tilam juga, hang ada bantai juga, no. Lain kali kalau nak reh motor ajak mak sekali, senang, no. Mak juga ada tilam macam hang juga, no. Dia ingat kat anak dia, no. Tak semayang dah, sakit gigi pun tak semayang dah, no. Meringan-ringankan semayang, no. Ni kita jangan, tuan-tuan. Itu yang diwajib dah, tak ada pilihan dah. Nak semayang pun kena semayang, tak mau semayang pun kena semayang juga, no. Tak ada pilihan dah kita orang lelaki, no. Tu kalau kita tak mau semayang, mintalah pada Allah bangkit tengah-tengah malam, no. Doa pada Allah mayang tajuk, lepas mayang tajuk minta, ya Allah jadi gila ya Allah, no. Tak payah semayang, tuan-tuan. Mau dah? Tak mau lah, no. Jadi gila, no. No. Tak mau lah jadi gila, no. Kita nak yang orang yang melaksanakan perintah Allah SWT, tak ada pilihan, no. Suka pun kena semayang, tak suka pun kena semayang. Kecuali kata Ibrahim bin Dirham, kalau kamu tak semua semayang boleh, no. Dengan syarat kamu keluar daripada bumi Allah SWT, pergi duduk bumi kamu sendiri. Ada tak bumi kita? Tak ada lah, no. Kita juga milik Allah, no. Kan berlaku sesuatu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembali. Kita ni pemilik Allah, no. Patut-patutnya berterima kasih lah kita. Allah bagi kita mai atas dunia, patut-patut terima kasih dah. Terima kasih lah, no. Kalau kita dengan orang pun kita, bagusnya Pak abang belanja teh-o belanja, no. Tu pun kita duk bercacar satu kampung, no. Bagus Pak Long tu, dia belanja teh-o kat aku, no. Teh-o pun kita rasa, betul dah, no. Tapi Allah bagi kita nikmat banyak dah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang bersyukur kata Allah, aku kan tambah, no. Syukur, salah satu syukur ialah kita sujud kepada Allah SWT, no. Sembamkan muka kita di atas bumi tanda kita merendah diri. Kita sebagai hamba Allah, kita kenallah identiti kita yang sebenar, no. Menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Untung tak jadi hamba Allah? Untung kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita rasa beban dah semayang, no. Kita rasa kita bertuah, no. Kerana kita jadi orang, menjadi pilihan Allah, menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah. Macam kita pergi menghadap raja, bertuah tak kita, no. Dalam ramai-ramai kita di kampung Bijai ni, kita dipilih oleh raja untuk pergi menghadap dia. Untung tak kita, no. Satu kampung duk jajah, no. Satu kampung tidur tak lena duk abang, no. Aku bulan depan nak pergi menghadap raja, beli baju baru, songkok baru, semua baru, no. Tapi kita main menghadap siapa? Main menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahtu wajhil ladzi fataras sama wa tiwan ar. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untung tak kita Allah pilih kita main rumah dia, no. Bukan senang ni nak main rumah Allah. Kalau main agak-agak penuh tak masjid kita? No. Terpaksa pengurusi kena halau, hampa balik-balik, penuh, no. No. Tapi sebab tak ada pilihan. Allah sebut dalam Quran, no. Allah kata auzubillahi minasyaitan, tak silap Baqarah ayat 6, no.
Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. No, Allah kata orang ingkar ni samanya. Bagi amaran kan tak bagi amaran kan, beri peringatan tak bagi kan sama aja. Buat kuliah ke tak buat kuliah ke, buat ceramah ke tak buat ceramah, sama saja kata Allah. Hum la yu'minu, mereka takkan beriman. Kenapa mereka tak beriman? Khatamallahu ala qulubihim. Allah peteri dah hati dah, no? Walaupun kat rumah, no? Tak main, no? Kenapa? Allah peteri. Jangan kita sampai Allah peteri, no? No? Kalau gam-gam boleh gagah, no? Tapi peteri habis, no? No? Peteri ke habis dah, no? Dia orang azan dia kenal, awak hari ni suara lain, selalu suara macam lain. Bini kata orang yang azan tu meninggal dah bang. Lah sampai meninggal. Suara kenal, no? Tapi dia tak main juga. Tapi ingat, no? Satu hari orang paksa dia main, no? Ingat, no? Tak mau main, satu hari orang paksa main. Tapi ketika tu main, adakah mampu nak balas balik, nak cover balik? Semayang yang hang tinggal, hanya semayang yang hanya tak ada rokok, yang tak ada sujud, boleh nak cover balik? Kita tinggal semayang-semayang yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Hanya orang tolong semayang kat kita. Hanya semayang yang tak ada rokok, semayang yang tak ada sujud. Boleh kita nak cover balik tak? Tak boleh, no? No? Kita buatlah, no? Bukan apa pun untuk kita juga di dunia, keberkatan, dan di akhirat kita akan mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ingat kita sampai tahun tu dulu. Lepas ni kita akan sambung lagi masih lagi tajuk yang sama, iaitu kedudukan sembahyang, no? Kedudukan sembahyang ni kedudukannya macam mana, no? InsyaAllah kita akan huraikan nanti pada bulan depan lah, no? InsyaAllah, no? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa alimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sekalian kalian kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sekalian kalian kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia untuk makluman juga nah, macam biasalah anda ada buat mai madu lebah yang berhajat boleh dapatkan di Raitana insya-Allah.